Tidak ikut. Kalau ada jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ويسر ولا تعسر وأنتم بخير ولا masih ucapkan terima kasih kepada pihak satuan seluruh yang hadir, oleh akhwat, sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita masuk dalam surat yang ke-60. Far'un. Surat 60 Far'un. Qala al-Imam an-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. فرع. أما علم القلب وهو معرفة أمراض القلب كالحسد والعجب وشبههما، فقال الغزالي معرفة حلولها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين. وقال غيره إن رزق المكلف قلبا سليما من هذه الأمراض المحرمة كفاه ذلك ولا يلزمه تعلم دوائها، وإن لم يسلم نظر إن تمكن من تطهير قلبه من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير كما يلزمه ترك الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك، وإن لم يتمكن من الترك إلا بالتعلم العلم المذكور تعين حينئذ والله أعلم. Bahagian seterusnya kata Imam Nawawi dalam bahagian ilmu yang sepatutnya kita belajar. Wa amma ilmu qalbi, ilmu hati, ilmu jiwa orang tadi. Nah, maksudnya ilmu tasawuf tadi, ilmu untuk membersihkan hati. Apa maksud ilmu qalbi itu? Ini bukan ilmu perubatan maksudnya. Wa huwa ma'rifatu amradil qalbi, mengetahui. Apa ilmu ni? Ilmu ni mengetahui tentang penyakit-penyakit dalam hati. Al-qalb sebenarnya dalam bahasa Arab maksudnya adalah jantung. Jantung. Cuma penggunaan bahasa Melayu kita lebih banyak gunakan qalbun bermakna hati. Sedangkan hati dalam bahasa Arab maksudnya kibdun. Kibdah. Kai. Jadi kabid itu yang sepatutnya hati. Qalbun ni adalah jantung. Tapi tak ada masalah. Cuma qalb dalam bahasa sufi, dalam ulama-ulama tasawuf bila sebut qalbun
Maksudnya qalbun sawnabali. Sawnabali maksudnya hati sanubali. Hati sanubali yang bukannya hati yang zahir kita nampak. Dan Nabi sebut at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna Nabi isyarat kepada hati, kepada jantung tu. Jantung satu je. Jadi Nabi isyaratkan kepada hati dan kepada jantung kita. Kalau kuliah bukan yang dimaksudkan takwa tu dan berjantung tu kalau tercabut, tak takwa tu orang tu. Tak ada, maksudnya qalbun sawnabali yang ada dalam jantung tersebut yang kita pun tak tahu di mana tempatnya. Boleh faham? Baik. Ala kulli hal, kata Imam Nawawi mengetahui tentang penyakit-penyakit hati seperti hasad dan ujbi. Hasad ni kita dengki dengan seseorang. Maksudnya kita inginkan, kita tak suka orang tersebut dapat satu kelebihan dan kita nak kelebihan tersebut hilang daripada orang tadi. Itu masuk hasad. Beza dengan rintah. Rintah ni kita cemburu dengan seorang kelebihan seorang tersebut dan kita tak pun teringin untuk benda tersebut hilang daripada orang tadi. Itu rintah. Itu dibenarkan, tidak ada masalah. Dalam hadis Nabi sebutkan adalah hasad illa fisnadain. Tidak ada hasad melainkan pada dua golongan. Dengan golongan pertama yang diberikan harta oleh Allah Ta'ala, kemudian dia gunakan harta pada jalan Allah. Yang kedua diberikan ilmu, dia mengaji dan mengajarkan ilmu tersebut dan beramal. Yang tu dua golongan ni boleh hasad. Hasad di situ para ulama kata bermakna rintah, bukan bermakna hasad yang kita pergi santau ya, bagi bunuh membunuh atau haram. Boleh faham? Wal ujbi. Ujub maksudnya bangga diri, kagum dengan diri sendiri. Maksudnya angkat bakui. Ujub ni, kagum dengan diri. Wasyabahihima faqala al-Ghazali, kata Imam Ghazali, dan juga apa sebahagian yang seumpama dengan penyakit-penyakit hati lah. Ria, lagi sum'ah, lagi apa lagi, banyak lagi lah yang disebut oleh ulama berkenaan dengan penyakit-penyakit hati. Faqala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ma'rifatu hududiha. Kata Imam Ghazali, buat titik dua yang tepi tu, dekat selepas Imam Ghazali tu buat titik dua. Ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardu ainin. Mengetahui tentang had-had dan juga sebab-sebab. Had ni dia, hudud ni mungkin bermakna makna ta'rif bagi setiap istilah tersebut. Dan sebab-sebab mengapa berlakunya perkara tadi, penyakit-penyakit tadi, pengubatan, cara pengubatan, ilajiha, dan cara macam mana kita nak menyelesaikan, kita nak mengelakkan daripada berlaku perkara tadi. Fardu ain. Mengaji itu fardu ain, kata Imam Ghazali. Wa qala ghayruhu, dan ghairul Imam al-Ghazali, selain daripada Imam Ghazali berpandangan kalau seseorang tersebut yang mukallaf diberikan oleh Allah Ta'ala hati yang salim, hati dia memang keluar-keluar perut mak tu dah molek dah, cuma tak ngaji pun tak apa, dia memang bagus semua. Min hadhil amradil muharramah kafahu dzalik. Tak perlu mengaji, cukuplah dengan hati yang salim tersebut, cukuplah dengan jiwa dia yang hebat tersebut. Wala yalzamu ta'allumu dawaiha, dan tidak diwajibkan bagi dia untuk mengaji cara ubatnya. Seperti mana seperti mana ni. Wa in lam yaslam nadra in tamakkana min tathhir qalbihi min dhalik bila ta'allumin lazimahu at-tathhir kama yalzamuhu tarku zina. Baik, kita lihat ada ulama-ulama yang Allah Ta'ala berikan hati mereka yang salim, yang tak perlu belajar ilmu untuk nak bersihkan hati kerana hati dah bersih. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Junaid al-Baghdadi, Sir al-Saqati, ini nama-nama ulama-ulama sufi yang mana Allah Ta'ala jaga hati mereka. Yang itu wali-wali Allah Ta'ala mereka tidak maksum. Yang maksum Nabi ya. Al-Anbiya'u maksumuna wal awliya'u mahfuzuna. Mahfuzuna, mereka mahfuz, dijaga oleh Allah. Itu beza. Apa maksudnya? Kata Imam Abi Qasim al-Qushairi radhiyallahu ta'ala anhu, orang tanya kepada dia, bolehkah seorang wali ini berzina? Mungkin tak? Bukan boleh tu saja jadi halus. Maksudnya adakah mungkin seorang wali berzina? Kata Imam Abu Qasim al-Qushairi, mungkin. Mungkin seorang wali juga boleh berzina. Maksudnya dia boleh tertewas dengan nafsu dia. Tapi kata Imam Qushairi,
mereka ini dijaga oleh Allah Ta'ala. Maksud dijaga, kalau mereka buat perbuatan tersebut, mereka akan cepat bertaubat dan akan tinggalkan perkara tersebut. Ataupun mereka akan dijaga terus daripada Allah Ta'ala untuk berfikir perkara tersebut. Ataupun dia terfikir untuk buat perkara tadi, kemudian cepat-cepat istighfar kepada Allah. Itu bagi mahfuz. Mahfuz. Baik. Jadi jawapan Imam Qushairi tadi jelas. Sebab Allah nak beritahu kita para awliya bukanlah Nabi. Nabi dijaga oleh Allah, hatta lintasan dalam hati pun dijaga. Takkan perintah untuk melakukan perkara yang fahsyat. Baik. Wa in lam yaslam nazara in tamakkana min tathhir qalbihi min dhalik bila ta'allumin lazimahu tathhiru kama yalzamuhu tarku zina wa nahwihi min ghairi ta'allumi adillati at-takyid. Kalau kata dia tak apa nak lam yaslam nazara in tamakkana min tathhir qalbi. Tengok balik. Kalau kata dia mungkin untuk nak bersihkan jiwa dia tanpa belajar, lazimahu at-tathhiru kama yalzamuhu tarku zina. Kalau kata dia boleh bersihkan hati tanpa belajar ilmu ni, tak tahu, tak perlu tahu tak apa, sebab dia kata bolehlah dia nak bersihkan tanpa belajar ilmu tasawuf. Maka kata Imam lagi tidak ada masalah, tapi wajib bagi dia membersihkan seperti mana wajib bagi dia meninggalkan zina, dengan keadaan dia tidak mengetahui tentang hukum-hukum meninggalkan zina. Tak tahu hukum zina, tapi bila tahu kata zina, dia kata benda ni tak boleh, tak elok. Mana boleh buat dengan bukan mahram kita, orang perempuan yang ajnabi dan ajnabiyah, tiba-tiba boleh bersetubuh sekali. Ternyata benda ni nampak musma'ul, dia kata tak boleh nak terima akan. Tak boleh kita kata hati yang elok, orang tu dia akan rasa jijik perkara tadi. Jadi kena dia tinggalkan, walaupun dia tak tahu, rupanya ada dalil dalam Quran. Wala taqrabuz zina, walaupun ada dalil itu. Wa in lam yatamakkan min tarki illa bi ta'allumil ilmi al-madhkuri ta'ayyana hina idzin. Wallahu a'lam. Kalau kata dia tak mungkin untuk nak meninggalkan melainkan dengan mengaji ilmu tasawuf, dia tak payah nak tinggal ni, mereka kena mengaji. Maka waktu tu wajib mengaji ilmu tasawuf. Yang kena ingat satu lagi, mengaji ilmu tasawuf bukan mengaji, bukan yang mengaji untuk tahu teori saja. Ilmu tasawuf untuk beramal. Ni kita mengaji tasawuf itu kata orang. Kata orang apa? Kata orang tak mengaji tasawuf. Terus buka kita tasawuf ni, lepas tu duduk. Dia tu tak mengaji tasawuf, tak ketat lah. Dia tu tak tahu mana tu, apa ni, ada masalah, tak mengaji tasawuf. Kami alhamdulillah mengaji tasawuf. Orang Tuhan tak mengaji. Memang buka 50 kitab tasawuf pun pakai tak guna itu. Kerana mengaji tasawuf kita akan rasa kita lagi rendah pada orang. Orang semua betul, kita tak betul. Boleh faham? Itu ilmu tasawuf. Orang semua betul, kita ya tak betul. Tasawuf gitu. Jadi kalau mengaji kitab tasawuf banyak-banyak penawar bagi hati, kan? Kita Syekh Abdul Qadir Mandiri rahimahullah ta'ala, kita mengaji kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Tiba-tiba dalam hati ni khudud. Raja nak dengki dengan orang, raja nak cari pasal dengan orang. Jadi waktu tu tak guna lah mengaji ilmu tadi. Kamu hanya belajar teori, tidak belajar ilmu pengamalan. Dia faham? Tasawuf ni amal. Kadang-kadang orang kampung yang tak buka pun kitab-kitab tadi, tapi mereka beramal lebih pada hang ni. Hang mengaji lebih. Hang mengaji nak apa? Nak lepas diri. Lepas diri, dia tahu kata, rupanya yang ni dah, saya tak salah dalam masalah ni, sebab ni kira benda ni halus. Dia akan cari juga jalan untuk nak bagi dia boleh menang. Maksudnya mengaji untuk apa? Mengaji untuk mengelak. Tahu mengelak? Mengaji nak cari alasan. Sebab mengaji ni bila tahu banyak masalah, boleh mengelak. Boleh cari masalah. Dia faham? Bila buat dosa banyak ni, tak ada masalah, Allah Maha Pengampun. Kan dalam kitab tasawuf sebut itu, jangan bimbang dosa sebesar bukit kalau mengampun, Allah Maha Pengampun. Lepas tu buat dosa lagi. Buat dosa lagi dan setengah. Jadi maksudnya tak beramai. Tak beramai tak jadi. Ilmu tasawuf dengan beramal. Kita ingat itu. Baik. Ilmu yang kedua, jenis yang kedua dipanggil fardu kifayah. Ada seorang syekh, seorang ulama sebut, semalam cerita dengan Syekh Ahmad Mamdud. Kalau kata ada seorang seorang ulama ni diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang bagi ahadun bagi bai'ah kepada orang. Dia syekh tarikat.
Dia tak sampai peringkat lagi. Cuma Syekh dia kata, pergilah jumpa dengan dia untuk ambil. Syekh besar sendiri bagi ta'yin lah. Kata jumpa dengan akhir kita ni, Fulan bin Fulan, tak boleh dia ambil terikat dengan dia. Dia pun dah boleh dah bagi. Jadi bila bagi dekat, bila pergi jumpa dengan Syekh ni akan kata, aku tak mampu, aku tak layak. Syekh masih hidup lagi. Syekh yang besar lagi hidup, takkan nak jumpa dengan aku dia tak. Aku tak sampai peringkat lagi dia tak. Pergi jumpa Syekh lagi. Jadi ada seorang lelaki bertanya kepada Syekh. Syekh yang kata aku tak layak, dia kata, bila Syekh nak layak ni? Bila Syekh nak layak ni, nak bagi ahdun ni bila? Ada waktu dia akan bila layak. Bila Syekh dah sampai kesempurnaan, bila duduk atas kursi yang besar, bila ada pangkat besar dalam tarikat, dalam pengajian dengan ilmu, baru Syekh nak bagi. Dia kata, kalau sampai peringkat tu, bukan bagi. Jadi anak murid tu kata apa? Kalau macam tu, waktu tu aku tak akan ambil hang lagi. Kenapa? Kerana hang rasa hang dah lengkap, bebas. Bila dah rasa lengkap tu, bukan ilmu sufi, bebas. Nampak? Dakik nak. Kalau orang suruh kita mengajar, Tok Guru suruh mengajar, kata saya tak layak, saya tak tahu apa nak cukup. Bila nak cukup? Orang suruh jadi nakik, Ustaz jadi nakik lah. Kami ni nak perlu lah KPI, PM PM perlu dia nakik ni, nak jadi suruh jadi nakik. Jadi Ustaz dia jadi nakik, saya tak layak lah. Saya ni banyak lagi kekurangan semua kali. Jadi saya, bila Ustaz nak layak tengok dia? Bila Ustaz nak layak jadi nakik? Bila saya ada ilmu banyak, waktu tu tak jadi nakik, tak apa kata dia. Kami tak perlu dah waktu tu. Kenapa? Karena waktu tu hang kan ni hang duk rasa lemah. Bang, bila hang rasa lemah, waktu tu kami tak guna dah. Sebab apa? Sebab waktu bila rasa lemah ni, dia rasa tinggi pada orang lain. Jadi tak guna lah kita nak ambil manfaat daripada dia. Kenapa? Kerana dia akan bagi mudarat ke orang lain pula. Dengan rasa lemah dia ni. Bang. Ni hujah sa'in lah. Sa'in, ada yang tak mau nakik ni. Orang suruh jadi nakik dah, saya ni tak layak. Bila hang nak layak? Hang tak bila hang nak layak? 2 tahun lagi hang nak layak? Tak ada 2 tahun mampu. Tak ada nak tolong Islam. Yang kedua, kita kata tak layak sebab kita rasa kita banyak dosa. Lagi kita nak minta Allah ampunkan dosa kita. Tolong dengan cara tolong. Kita bukan tahu kerja kita tak mana yang Allah tak terima. Kita tak tahu. Kita tak tahu dengan semayang kita ataupun dengan kita imatatul adha anil tariq. Kita buang duri di tengah jalan. Dengan kadang orang tak nampak tu, kita pun tak rasa apa. Tapi memang kita nak buat. Kerana tu mungkin masuk syurga. Kita semayang malam baru tak tentu lagi tu. Tapi kita buat satu amalan, kita betul lupa amalan semua. Sebab tu amalan dengan ikhlas, kita lupa tu amalan tadi. Itu baru ikhlas. Kalau duk teringat lagi, tu tak ikhlas lagi. Tu ada masalah lagi ni. Ingat lagi. Kawan tu tak balas balik. Alhamdulillah ingat balik. Dia ikhlas tu. Hang nak ulang balik tu, tak ikhlas tu. Dia ikhlas lupa apa. Sampai orang tu main dulu, Ustaz pernah bagi. Saya pun tak ingat lah. Kenapa nak bagi balik? Tak, saya nak balas balik lah. Ustaz lupa pernah balik. Saya pun terlupa lah. Kalau terlupa semua tak apalah. Kalau lupa tengok. Oh ingatkan, saya ingat lah katanya. Maksudnya tak ada ikhlas lagi. Berat lah ilmu ni, sangat berat. Sebab tu kalau mengaji tasawuf, mengaji lah dengan guru-guru yang orang yang betul-betul ilmu tasawuf, dia ilmu tasawuf. Jangan orang ibdi'ah hanya mengaku dia ilmu tasawuf, baca kitab tasawuf, dia harap tak tasawuf pun. Memang ilmu tasawuf ilmu amal. Kadang-kadang ada tok guru yang dia tak cakap main duduk je, beriman tu memang. Dia cakap dia orang duduk. Orang tengok dia beriman tu. Tahu tasawuf semua. Tak cakap dia pun. Syekh Ahmad Mamdouh dia kata sebelum dia bertemu dengan Syekh Zaki Ibrahim, rahimahullah ta'ala, pernah pergi makam Syekh Zaki Ibrahim. Nanti dekat dengan Sohi Salim, ada dekat dengan bertentangan sebelah jalan Darul Iftar, sebelah jalan tu ada masjid, nampak kubah macam kubah Nabi. Itu adalah masjid Syekh Zaki Ibrahim, makam di situ. Syekh Zaki Ibrahim pada mulanya kata Syekh Ahmad Mamdouh, mula-mula dia masuk dalam kelas Syekh, dia mula nak pergi jumpa Syekh Zaki Ibrahim sebab dia kenal Syekh Zaki Ibrahim ni orang yang alim. Tapi dia kata malah nak pergi jumpa kenapa? Kerana Syekh Zaki Ibrahim orang yang orang sufi. Jadi Syekh Ahmad Mamdouh kata aku nak pergi jumpa Syekh Zaki Ibrahim ni hanya sekadar untuk ambil ilmu saja. Tasawuf aku tak mahu. Sebab waktu tu Syekh Ahmad Mamdouh kata aku ni tak apa nak suka dengan ilmu tasawuf ni. Nah, sufi-sufi ni aku tak apa nak suka. Jadi sampai depan Syekh Muhammad Ibrahim dan Syekh Muhammad Zaki Ibrahim, Syekh Zaki Ibrahim buat apa? Saya pun dia kata wahai anak-anakku ni, dia pergi 2 orang.
jumpa dengan Syekh Zaki. Syekh Zaki kata, wahai anak-anak muda, kata tarikat ni, jalan kami ni hanyalah 3. Yang pertama istighfar, yang kedua berselawat, yang ketiga la ilaha illallah, tahlil. 3. Istighfar, selawat, tahlil. Istighfar ni untuk apa kata? Istighfar ni macam membersihkan diri. Dan kita potong, kita bersih. Bersih macam mana? Bersih dengan istighfar. Selawat pula macam kita ambil minyak atar buh kat badan selepas bersih. Lepas tu istighfar dulu, lepas tu baru selawat. Lepas istighfar dah bersih badan, baru ambil minyak wangi buh ke badan. Badan dah kotor buh minyak wangi, lepas tu baru nak cuci, tak jadi. Jadi ikut turutan. Istighfar, lepas tu berselawat. Selawat tu untuk bagi minyak wangi, nak bagi wangi. Lepas dah wangi, baru boleh masuk ke dalam la ilaha illallah. Maksudnya hadratul ilahiyah. Baru boleh masuk ke dalam hadrah la ilaha illallah. Depan buat Allah Subhanahu wa taala. Baru boleh masuk dalam majlis. Dah wangi dah pakai comel, baru boleh masuk masjid. Itu jadi hak tu tarikat. Jalan kami tu. Kata Syekh Zaki Ibrahim, Syekh Muhammad Ahmad Mamdouh, aku masuk dalam keadaan aku membenci sufi. Aku keluar daripada majlis Syekh Zaki Ibrahim dalam keadaan aku sangat mencintai sufi. Dalam keadaan Syekh Zaki tidak langsung memberikan dalil syarak apa berkenaan dengan hukum mengikut tarikat, memang tak cerita dalil. Dia cuma cerita jalan kami begini. Hak tu dia ada cerita. Terus hati aku rasa tenang dan keluar tu dengan aku mencintai sufi. Kata Syekh Ahmad Mamdouh. Ini dia kata ni pengalaman diri dia sendiri. Allah Akbar. Syekh Ahmad Mamdouh ni apa ya? Syekh Ahmad Mamdouh ni Aminul Fatwa, ahli majlis fatwa Mesir. Soal ahli majlis fatwa besar kan Mesir. Ahli majlis fatwa Mesir ni banyak. Cuma kesebelasan utama antara dia Syekh Ahmad Mamdouh, Syekh Amrul Wardani, Syekh Imam Afrad rahimahullah, Syekh Said Shaltun, Syekh Syalabi dan sebagainya. Ini antara ulama-ulama besar. Syekh Musa, ini antara ulama-ulama yang mana menjadi kesebelasan utama dalam ahli majlis fatwa Mesir. Dia salah seorang dari ahli majlis fatwa Mesir. Guru kita yang mulia mengajak ilmu mudah, mengajak mudah. Eloklah kalau tak ada jawab kopi lah hari Ahad malam. Bagi orang yang sangat adab dan sangat beradab, sangat mengajar adab tentang adab kepada kita. Jadi dia bukan hanya semata-mata fuqaha, tapi juga sufi. Itu yang penting tu. Syekh kata kat saya semalam dalam kereta, saya balik daripada Darul Iftar dengan Syekh sebut kepada saya, dia kata apa ni, ilmu tak boleh kita tumpu satu saja ilmu. Kalau orang tu hanya tumpu satu bidang ilmu saja dia mengaji, dia akan jadi khaswatul qalbi, hati dia akan jadi keras. Kalau orang tu dia tumpu satu je, namu je sepanjang hidup dia, orang tu akan keras hati dia. Begitu juga fiqh yang tak tumpu dah ilmu lain, maka tu hati akan jadi keras. Sebab tu kata Syekh, kena banyakkan juga mengaji ilmu-ilmu yang membersihkan jiwa kita. Al-wa'afu, ilmu sufi dan sebagainya. Kena duduk dengan majlis-majlis untuk apa? Untuk nak bagi hati kita jadi lembut balik. Saya kata antara adat orang-orang yang kerah hati ni, mereka ni selalu melazimi suatu bidang saja. Jadi jangan kita lazimi bidang yang satu. Masuk kali bidang-bidang ni. Sebab tu bila baca kitab, kalau letih buka kitab apa ni berkenaan dengan qisas. Cerita apa ni qisas anbiya, cerita pasal nabi-nabi, cerita pasal wali-wali Allah Taala, yang bizikri salihin tatanazzalur rahmah. Cerita orang-orang soleh ni turun rahmat Allah Taala. Lalu kita cerita juga dalam majlis kita berkenaan orang-orang soleh ni kenapa? Untuk turun rahmat Allah Taala. Itu dia juga. Nak turun rahmat kita, bila kita nak ada rahmat ni, barokah wallahu a'lam jauh turun. Jadi kita sebut nama-nama orang-orang yang soleh ni, moga-moga turun bersama dengan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beri faham. Baik. Sebab tu kalau kamu balik mengajak, kalau kata jadi fuqaha sekalipun, fuqaha kan punya kuliah syariah, kuliah usuluddin ke, kuliah lughah sekalipun, kamu memang balik perlukan ilmu fiqh. Mau tak mau. Tak boleh kalau kata dulu ni saya kuliah lughah, tak boleh nak mengaji fiqh ni, dia bukan bidang saya. Balik Malaysia, hang turun mimbar dia tak tanya lughah. Orang kampung. Turun mimbar dia tak tanya, ustaz tadi kenapa mafhum tadi? Tanya orang kampung tak tanya itu. Itu kalau nak mengajak industri boleh duduk industri mengajak lughah semua, lepas tu balik rumah tidur, esok pergi Tesco balik tidur balik. Itu itu insya-Allah tak ada masalah. Itu memang kerja. Tapi kalau kata nak duduk dengan masyarakat, tak mahu kena dalami juga ilmu-ilmu sekolah. Cukup asal tak apa dah. Tahu hak fardu ain dalam ilmu fiqh. Dakhil itu kita mengaji nanti. Yang asal tu kompang untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang dekat dengan kita. Mengaji. Rugi masa kita kalau kita duduk di sini kita tak ambil peluang kita untuk belajar tu. Ustaz aku sama.
Mengaji ilmu yang penting untuk kehidupan kita. Ilmu fardu ain tu. Nak sembahyang untuk apa? Nanti kamu nak jadi murabbiyah. Ini orang nak ajak kanak-kanak pula nanti. Orang-orang yang mula pada ilmu kecil. Betul murabbi ni dia maksud dia apa? Murabbi maksudnya orang yang belajar mengajarkan ilmu yang kecil-kecil kemudian naik yang besar. Itu macam apa? Itu murabbi. Bukan mengajar budak kecil. Mengajar ilmu kecil-kecil. Dia mula dari kecil dulu. Lepas tu naik tingkat. Itu murabbi. Dia tarbiyah orang. Ni yang kuasai ilmu berkenaan dengan haid. Tapi orang lelaki haid dia tak keluar pun, tapi dia kuasai lebih daripada orang perempuan. Jadi yang panggil slack sikit kan. Patutnya orang perempuan kena kuasai benda tu. Orang perempuan kena kuasai ilmu berkenaan dengan haid, nifas dan sebagainya. Baik. Al-qismu tsani fardhu kifayah. Wa huwa tahsilu ma la budda lin-nasi minhu fi iqamati dinihim من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والأحاديث وعلومهما والأصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والإجماع والخلاف. وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي. Baik. Fardu kifayah ni apa? Menghasilkan suatu yang mau tidak mau perlu bagi manusia untuk mendirikan agamanya daripada ilmu-ilmu syariah. Yang pertama kita mengaji berkenaan ilmu fiqh dan sebagainya secara asas, fardu ain. Kemudian nak lebih lagi. Maka kita nak kena tahu hukum akad, dalil-dalil pula, kena menghafal Quran, hifzul Quran, itu fardu kifayah. Wal hadis, dan juga hadis-hadis, menghafal hadis. Wa ulumihima, dan juga kita menghafal ilmu kedua-dua sekali, ilmu ulum Quran dan ilmu ulum hadis, mustalah. Wal usuli, mengaji usul pula. Wal fiqhi, wal nahwi, wal lughati, wal tasrifi, wa ma'rifati ruwatil hadis, wal ijma'i wal khilaf. Ini sabda kita ni. Orang kampung wajib dah mengaji ni. Mengaji usul fiqh, mengaji nahwu, mengaji lughah, mengaji tasrif, mengaji ma'rifatul ruwah al hadis, ijma' pula, khilaf tak mana kena mengaji tu. Orang kampung tak perlu mengaji benda tu. Dia pun cukup mengaji pada fiqh yang asas. Ilmu tauhid yang asas. Yang ni kita orang ni. Mula fardu kifayah kat orang lain. Fardu kifayah ni apa maksud dia? Asalnya semua wajib. Asal semuanya wajib. Setiap orang wajib mengamalkan ilmu tersebut ataupun mengaji ilmu tadi. Tapi bila seorang tu dah buat, hal lain dah terlepas dosa. Tak tahu maksud dia. Bukan maksud ilmu fardu kifayah ni seorang tu aja wajib, ada semua tak wajib. Tak, bukan gitu maksudnya. Maksud semua wajib tak. Tapi ada seorang tu ni yang keluar, dia pergi ngaji semua ilmu tersebut di kampung tadi, di negara tadi, di negeri tersebut. Maka dah terkeluar dosa orang ni, semua dah terlepas. Memang itu maksud fardu kifayah. Patut dia bagi fardu juga. Semua orang perlu. Tapi seorang tu dah buat, alhamdulillah selesai fardu ni. Baik. Jadi kita ni lah ni bila mula-mula jadi fardu kifayah. Bila kita dah masuk bidang tu tak jadi fardu kifayah dah. Jadi fardu ain. Boleh faham? Fardu ain kat kita maksudnya. Dan jadi ain kat kita dah. Kita dah Allah Taala ta'yin dah. Kita dah kena mengaji dah semua. Kamu kuliah syariah, kena kuasai ilmu syariah betul-betul. Dalam saya sama takkan nak tahu syariah saja, terus mengapai hukum, tak tahu cara pengambilan hukum, kena mengaji juga cara pengambilan hukum. Usul fiqh. Kena mengaji pula qawaid fiqhiyah. Kena mengaji pula banyak lama masa. Maksudnya lama 4 tahun tak cukup. Salah boleh tak? 4 tahun tak cukup. Bila salah tak apa awak dia akan ada suami. Salah mengaji untuk didik anak. Alhamdulillah dah. 4 tahun tu kalau dia mengaji sungguh-sungguh, 8 tahun dah kira. Kalau sungguh-sungguh lah kan. Talaqi betul-betul, mengaji betul-betul. Dia jadi tok guru pula tu yang nak kan. Tapi kalau kata cukup jadi tok guru dalam rumah pun alhamdulillah. Boleh mengajak anak-anak kecil. Kalau suami tak ada kat rumah, dia boleh ajak anak-anak dia. Alhamdulillah dah tu. Kalau suami ni dia kena lebih sikit lah. Dia suami pula kita nyongkong kat isteri. Malu lah. Tapi memanglah ilmu ni tidak ada malu. Patutnya kena lebih lah sikit. Kita pula ni apa dia tak nak elok. Jadi kita baca dalam bini pula tengok. Apa macam tak tu bagi tak nak. Dia tu lepas tu pula anak play. Hei, ada pula. Ni imam je. Ni jadi apa jenis orang ni tak mau kalah. Mana nak tahu orang tak mau kalah. Seorang lagi ni dia dengan bini dia naik motor pergi ke surau.
Sampai di surau, ya, gawai sampai duduk kat tengah surau, tengok aku benang, tahu benang? Tengok aku benang daripada orang tu tengok romantik. Tengok aku benang orang, nampak gelap duduk, nampak datang bergerak tengah benang. Lepas tu dia tanya bini, cuba teka datang apa tengah benang? Bini kata burung. Tak, kerbau. Dia kata kerbau. Bini kata tak, burung. Tak, kerbau. Benar? Bini kata tak, burung. Dia kata tak, kerbau. Okey, tak apa, kita tengok. Siapa betul dia nak? Nak lawan juga. Jadi naik motor balik, naik ke orang ni. Nah, dia dekat, terbang. Nah, lepas tu bini kata apa? Kan dah kata burung. Dia kata tak, kerbau. Habis tu kerbau apa terbang? Kerbau terbang. Mana ada tak? Kerbau terbang. Itu kata baik. Jadi nak menang ni baik. Dia kalah lah, tapi dia nak menang tu. Baik. Jangan jadi itulah. Jangan jadi baik. Jadi ilmu-ilmu tadi, ilmu agama, tapi perlu juga wajib kita mengaji. Kenapa? Karena ini untuk menguatkan balik ilmu agama kita. Untuk nak iqamah ini. Manakala ilmu dunia pula, ilmu yang bukan ilmu syar'i, tapi diperlukan untuk kehidupan dunia seperti ilmu tib, ilmu perubatan, ilmu hisab. Maka ni fardu kifayah juga, seperti disebut oleh Imam Ghazali. Dalam kitab apa Imam Ghazali disebut ni? Banyak kitab, antara kitab Al-Ikhtisar fil I'tiqad. Dalam tu ada disebut pada permulaan berkenaan dengan pembahagian ilmu. Jadi disebutkan ilmu tib adalah termasuk ilmu fardu kifayah yang wajib dipelajari. Lepas tu Imam Syafi'i sebut ilmu tib lil abdan wa ilmu fiqhi. Al-ilmu ilman, ilmu ada dua. Ilmu tib lil abdan wa ilmu fiqh lil adyan. Ilmu ni ada dua. Yang pertama ilmu tib untuk tubuh badan kita, dan yang kedua ilmu fiqh untuk agama kita. Nah, fiqh ada dua pula, fiqh akbar dan fiqh asghar. Fiqh akbar ilmu tauhid, fiqh asghar ilmu syariah. Kita dah mengaji itu. Kita ni dah zaman kita dah terlepas lama lah. Zaman Azhar dulu, zaman semua mengaji di Masjid Azhar, dan kemudian akan dapat syahadah alamiah. Syahadah alamiah dan syahadah alimiyah. Bukan alamiah, syahadah alimiyah. Mana orang Jazilah baca alamiah, alimiyah. Syahadah alimiyah ni syahadah yang Allah SWT yang diberikan oleh Allah, diberi oleh ulama-ulama Azhar kepada orang yang boleh menguasai bidang-bidang ilmu. Dia ada syafawi lah. Syafawi itu akan ditanya oleh majmu'ah minal ulama. Ulama-ulama besar akan bertanya soalan-soalan dan kena jawab. Seluruhnya itu dapat syahadah alimiyah. Antara yang dapat syahadah alimiyah, Syekh Idris Marbawi. Itu ialah orang merbuk. Orang merbuk merbau. Perak kena balik. Kena balik seorang jadi seorang di masa Syekh Idris Marbawi balik. Dia faham? Saya pergi kubur makam Syekh Idris Marbawi. Ada makam dia kan? Habis ilmu masuk sekali dah buang sekali kan? Boleh. Nak tarik balik dia tinggal kitab. Kita alhamdulillah ada Bahrul Mazi. Jadi ni lah, kita ni kena jadi balik macam generasi lama Al-Azhar Al-Syarif yang pernah mengaji subuh di Masjid Al-Azhar. Mengaji subuh di masjid. Tapi tak lupa Syekh Idris Marbawi juga berpersatuan. Itu kena ingat elok. Dia pun pemerang. Dia pernah jadi exco pemerang, Syekh Idris Marbawi. Dan ulama-ulama dulu yang datang ke Mesir, kebanyakan mereka dulu ni macam Syekh Ahmad Al-Faqani, mereka jadi ketua-ketua bagi persatuan pelajar. Di persatuan pelajar. Jadi orang yang bagi amal apa ni, yang bagi alasan kata tak perlulah nak persatuan, kena mengaji saja. Dan ulama dulu pun mengaji dan persatuan cewek. Mereka main sebab ada majmu'ah minat tulab. Kita kan main ramai-ramai, jadi perlu ada orang yang membimbing. Jadi perlu maksud dia begitu. Kalau tengok pada sejarah mereka, Syekh Saleh Masri. Syekh Saleh Masri antara seorang ulama besar daripada Pulau Pinang. Dia buka pondok di Bukit Mertajam. Saleh Masri asal pada Mesir juga main ngaji Mesir. Zaman tu zaman ulama-ulama yang hebat-hebat mengaji di Masjid Al-Azhar Al-Syarif. Syekh Saleh Masri, Syekh Idris Marbawi, Syekh Ahmad Al-Fatani. Kemudian baru pecah. Nusantara ni pecah. Petani Indonesia, kemudian Malaysia. Itu ada ruak Jawa di ruak Jawi di Al-Azhar Al-Syarif. Di Masjid Al-Azhar tu ada ruak Jawi. Kita minta nak buka, tapi mungkin payah sikit sebab atas tu jadi asal kerajaan. Atas dia duduk di atas bahagian atas. Kalau boleh buka balik, alhamdulillah kita boleh buat kelas situ pula. Buat kelas di ruak Jawi ni dalam bahasa Jawi. Wallahu a'lam.
Cuma kena tak dalam hati kita semangat untuk jadi sebagai orang yang nak wakafkan diri untuk umat Islam. Kena tak dalam hati. Ya, ulama ni pilihan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih. Seperti mana Allah Ta'ala pilih Nabi-Nabi, Allah Ta'ala juga pilih para ulama. Jadi kita kena letakkan di moga-moga kita orang tersebut, insyaAllah. Semua ada ulama ni, ulama lebih daripada orang lain. Ulama tak dia ni alim dan semua bidang. Tak, satu bidang pun dia kira lebih daripada orang lain, dia ulama ni. Betul dalam kitab fiqh. Kalau kata perlu mencari ulama untuk mengaji ilmu Fatihah. Ulama tersebut dimasukkan bukan yang semesti dia reti semua ilmu. Tak, kalau dia reti Fatihah, maka dia dikira ulama dalam Fatihah. Boleh faham? Kena dicari dia untuk mengaji Fatihah. Baik. واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما. فلاحة وفلاحة. الله أعلم. Kita mengaji ilmu sana'i pula, ilmu berkenaan dengan sana'i, ilmu apa ni? Pembuatan, ilmu pembuatan. Ilmu ni apa hukumnya? Untuk masalah dunia ni seperti khiyatah, boleh menjahit. Wal falaha atau filaha, mengaji ilmu untuk nak bertani, bercucuk tanam dan sebagainya. Ini khilaf di kalangan ulama. واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي ليس فرض كفاية. Ini bukan fardu kifayah, kata Imam Ghazali. Imam Haramain dan Imam Ghazali, anak murid dengan tok guru. Imam Haramain tok guru, Imam Ghazali anak murid. Dia kata ini bukan termasuk dalam ilmu fardu kifayah. وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بإلكيا الحراسي صاحب إمام الحرمين. Mereka dua ni sahabat ketika mengaji itu, ataupun murid pada Imam Haramain, sahibul Ilkiyah, murid juga pada Imam Haramain. Hiya fardu kifayah, dia sebut fardu kifayah. Fardu kifayah mengaji ilmu-ilmu ini. Wa hadha azhar. Dan hakikatnya semua ilmu yang ada di dunia ni semua dah ada nabi-nabi ada ilmu tersebut. Benar? Semua ilmu yang ada di dunia sebenarnya datang daripada nabi-nabi sebenarnya. Ini ada sebagian pandangan ulama sebut itu. Ilmu bercucuk tanam ada pada Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris pandai bercucuk tanam. Nabi Muhammad pandai bercucuk tanam. Nabi pun pandai bercucuk tanam. Sebab tu dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, Nabi bercucuk tanam. Pernah Nabi ganti Sayyidina Salman Al-Farisi untuk tanam 3 roti pokok. Nabi tanam 3 roti pokok tersebut dengan tangannya kecuali sebatang pokok. Satu pokok yang dia tak tanam. Sebab Yahudi tu kata nak ambil Anas, nak ambil Salman boleh, tapi syarat kena tanam 3 roti pokok lebih ni. Nak bayar duit, tapi kena bayar 3 roti tu kena tanam. Siapa nak tanam? Nabi tak bawa tanam. Maka Nabi tanam 3 roti pokok tersebut, kecuali 1 pokok. Jadi 299 dia tanam. Tahun tu juga berbuah. Pokok kurma tahun tu juga berbuah. Kita pergi ke Mekah, tanya kepada orang-orang yang dah memang duduk di Mekah Madinah. Yang dia orang Madinah kan ahlu dalam bahagian pertanian ni. Tanam pokok-pokok kurma, saya tanya kat mereka, pokok kurma ni kalau tanam, berapa tahun yang boleh tumbuh buah? 3 tahun. Alal akhal 3 tahun. Nabi setahun dia tanam berbuah tu setahun. Hebat. Hebat awal daripada orang lain. Jadi bila kata gitu, bila Nabi tanam dah berbuah tahun tu, semua pokok berbuah. Tinggal 1 pokok yang tak berbuah. Pokok tu mampu terus. Jadi Nabi tanya, ni macam mana pokok ni jadi tak berbuah lah? Ada orang semua berbuah. Kata Sayyidina Umar, aku yang tanam Rasulullah. Sayyidina Umar tanam. Dia tolong tengok surah letih seorang-seorang, dia ambil kita tanam. Tanam batang, dia tanam tu yang tak tumbuh. Maka Nabi cabut balik yang tak tumbuh tu. Nabi tu tanam balik, bukan ambil pokok baru. Pokok yang sama, yang mati. Nabi ambil, Nabi letakkan balik. Tumbuh tahun tu juga pokok. Hebat. Jadi maksudnya Nabi petani. Hebat dalam ilmu pertanian. Kan nampak Nabi petani juga. Nabi hebat dalam ilmu pertanian. Jadi kalau hadis yang orang guna kata Nabi SAW tidak erti dalam bahagian dunia ni. Sebab tu Nabi sebut antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih erti tentang ilmu dunia kamu. Jadi kamu buatlah macam mana kamu nak buat apa. Kan Nabi bagi nasihat, jangan kahwinkan pokok kurma. Tak. Maka ahli Madinah waktu tu selalu kahwinkan pokok kurma. Pokok kurma ni payah macam orang. Bau dia punya benih dia macam air mani. Biji. Dan pokok kurma pun macam orang potong kepala mati tu. Potong kepala pokok kurma mampu tu pokok kurma tadi. Dia macam orang. Sebab tu Nabi bagi contoh orang dengan pokok kurma. Dalam hadis. Kerana tu sikap dia. Sifat dia gitu. Dan nak kena kahwin jantan tina. Pokok kurma baru tumbuh.
buah yang elok. Jadi Nabi kata tak payahlah tanam, tak payah tanam dengan ni, cuba asingkan, jangan kahwinkan. Jadi para sahabat buat, tapi kadang-kadang tidak yakin dengan perkara tersebut. Akhirnya tak jadi buah tu. Jadi jumpa Rasulullah balik, kata Rasulullah, buah tak jadi. Rasulullah kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu buatlah apa yang kamu nak buat. Tak ada masalah pun, cuma aku bagi nasihat. Jadi ada orang bagi berbuat pandangan, kata Nabi dalam masalah ni tak erti dalam masalah ilmu pertanian. Kita katakan sebenarnya kalam tersebut tidak tepat. Yang tepatnya Nabi erti. Kalau mereka yakin dengan perkataan Nabi tadi akan jadi itu. Tapi mereka dalam keadaan tak yakin buat. Nah, baik, boleh faham? Baik. Ilmu qiyarah, menjahit. Siapa menjahit? Nabi Allah Idris AS. Nabi Muhammad juga menjahit kasut dia sendiri, baju dia sendiri. Semua Nabi buat sendiri. Ilmu pertukangan, Nabi Allah Nuh AS. Hebat dalam pertukangan. Sebab ingat senang kan nak buat apa di sampan kat tengah-tengah laut. Tengah-tengah laut dah, tengah-tengah bukit tu. Buat tak ada sampan. Lepas tu nak kena isi padu bagi kena rapat dia tu. Kalau tidak, hancur kapal. Kemudian nak kena bagi seimbang. Yang senang buat kapal. Kita ingat kita pergi apa siap buat tak amat ni. Tenggelam ke timbul. Nak angkat tak larat, tapi timbul. Pelik kan? Lepas tu hebat orang yang buat kapal ni. Kalau nak buat kapal, kita tengok dia buat di Terengganu. Nah, tepi. Tak Perak mana? Buat kapal. Ada, buat kapal dah kan di Perak kan? Buat sampan besar, sampan pun jadi lah. Tinggal senang. Kita tahu, dah lah hitam dengan ibu fiqah, payah lagi. Puan pergi buat kapal. Payah nak mampu tu. Terang nak bagi diri. Lepas tu kita heran kapal besar, boleh duduk atas air, tak tenggelam. Kita buat dengan kayu, nak buat kecil kapal kecil. Ambil kayu yang aiskrim tu, kat buat kapal, letak dengan atas air, tenggelam kan timbul. Aku rasa tenggelam tu hak kecil tenggelam, awak besar tak tenggelam. Maksud dia ada isi padu dia, dia pandai lah arti je dalam masalah tu. Jadi Nabi Allah Nuh AS hebatlah ilmu tersebut. Lepas tu kalau orang kaji bab Nabi Nuh AS, cerita dia berkenaan kapal tu, boleh keluar kitab pula. Kitab bab kapal. Kapal dan Nabi Nuh. Ilmu pertukangan. Jadi ilmu ni semuanya daripada Nabi-Nabi Allah. Nabi-Nabi ni datang bukan datang saja, datang ajak ilmu sekali. Datang bawa ilmu sekali. Ilmu dunia dan ilmu akhirat sekali. Duduk. Bukan Nabi-Nabi main naknya inzam untuk pergi ke akhirat. Tak tahu saja. Tak. Nabi duduk dengan masyarakat. Jadi kena reti juga ilmu masyarakat. Kena faham? Gitu. Tak reti mengai pun turun. Bila mengai sekali. Orang kampung tu suka mengai. Semua pakai mengai. Kita pendakwah kena turun tak mengai kali. Walaupun tak reti. Walaupun tarik belakang, lekat ke pokok. Pak lekat ke pokok. Tarik tadi. Lekat ke pokok. Tak apa lah, try lah. Perempuan duduk dengan dia masuk sekali dengan dia. Sahibul Imam Al-Haramain dia kata fardu kifayah. Wa hadha azhar qala ashabuna fardu kifayah. Al-muradu bihi tahsilu dhalika asy-syai' min al-mukallafin bihi aw ba'dihim wa ya'ummu wujubuhu jami'al mukhatabin bihi. Nampak tak? Ini kata ashab kita, kata ashab Syafi'iyah, fardu kifayah ni murad dengan dia tahsilu dhalika asy-syai' min al-mukallafin bihi aw ba'dihim. Maksudnya hasil perkara tersebut dengan sebahagian dah buat ataupun dengan keseluruhan buat pun dah alhamdulillah, ataupun sebahagian buat pun dah dikira selesai. Wa ya'ummu wujubu jami'al mukhatabin bihi. Dan kewajiban tersebut bukan hanya kepada orang tertentu, tapi kepada semua yang diwajibkan, maksudnya mukallaf. Yang mukhatab lah, maksudnya orang yang mampu untuk buat tersebut. Fa idza fa'alahu man tahsulu bihi al-kifayatu saqata al-haraju 'anil baqin. Kalau dah buat sebahagiannya maka cukuplah dan terjatuhlah daripada yang lain, tak perlu buat lagi. Baik, kita buka tulis muka surat yang seterusnya. Ayo jangan bengong, sesi sikit. Baik, terus bicara buka babu adabil mu'allil. Adab mu'allil. Belakang tu dia baca dia, kenapa berkenaan dengan mengaji sihir apa semua tu tak faham. Ada ulama sebut dalam muka surat 62, ada ilmu syar'i, ada juga ilmu yang haram dan makruh, dan ada ilmu yang mubah. Ilmu yang haram contoh seperti kata'allumis sihri fa innahu haramun ala mazhabis sahih. Mengaji sihir ini hukumnya haram pada mazhab yang sahih.
Wa bihi khata'al jumhur. Ini yang dikatakan oleh jumhur. Jumhur kata memang haram hukumnya mengaji sihir. Wa fihi khilafun nadhkuruhu fil jinayati haitsu dzakarahu al-musannif insyaallah taala. Nanti akan sebut dalam bab jinayat. Wa kal falsafati wasya'badati wat-tanjim wa ulum at-tabi'iyyin wa kulli ma kana sababan li isarati syukuki wa tafawutun fit tahrim. Ilmu falsafah, sya'badah ni saya tak tahu ilmu. Tanjim ilmu nujum. Nujum ni ilmu tengok bintang, bukan untuk tahu kiblat, tapi untuk apa? Untuk nak tahu ni hari ni boleh buat tak macam ni. Orang tengok bintang tak pun elok ni, untuk gelap-gelap bintang tak pun nampak, jadi kita tak boleh buat pun benar. Ilmu-ilmu macam ni bimbang takut menyalahi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu yang makruh ka asy'aril muwalladin. Syair-syair muwallad. Muwallad ni orang-orang yang digelar, syu'ara, maksudnya yang bukan di kalangan jahiliyah, syair jahili, syailah lah, yang dalamnya ada ghazal wal batalah, ada ghazal, ada syair-syair cinta dan sebagainya. Mengaji syair-syair itu boleh ke tak? Makruh hukum dia. Jadi masa tu mengaji sama dengan menyanyi. Menyanyi lagu-lagu cinta hukumnya makruh kalau kata tidak menyebabkan yu'adi ilal haram. Di mana? Kalau kita menyebabkan lagu tersebut pula jadi ada unsur-unsur yang bawa kepada suruh orang bergaul bebas dan sebagainya, ada unsur-unsur seks bebas dan sebagainya dalam lagu tersebut, maka hukum jadi haram terus. Jadi kalau kita sekadar lagu cinta, sonok kat perempuan tu, aku cinta kat hang, dua orang menanti di sana menunggu semua tu, itu hukumnya makruh. Kita faham? Wal mubah, dan mubah ka asy'aril muwalladin allati laysa fiha sukhfun wala syai'un mimma yukrah. Mubah ni seperti mana syair-syair ataupun menyanyi lagu-lagu yang mana tidak ada perkara-perkara yang kita sebut tadi lah, ghazal apa semua kali tu, lagu cinta apa semua, tapi cinta kepada Allah dan Rasul semua sekali, maka hukumnya adalah mubah. Jadi faham? Bawa orang kepada baik, contoh lagu tu lagu pada yang baik, maka hukum dia adalah mubah. Baik. Dan di sini kata Syekh faslun, ta'limut talibina wa iftabul mustaftina fardu kifayah. Kita mengajarkan ilmu kepada pelajar dan juga kita memberi fatwa kepada orang yang memohon fatwa, maka hukumnya fardu kifayah. Fa in lam yakun hunaka man yasluhu illa wahidun ta'ayyana alayhi. Kalau kata orang tak mampu, seorang pun semua kampung tu ataupun negeri tadi semuanya pakat tak boleh, maka wajib seorang daripada kampung tersebut untuk keluar mengaji ilmu, untuk mengajar orang. Bagaimana? Nak beri fatwa. Wa in kana jama'atun yasluhuna fatuliba dhalika min ahadihim famtana'a fahal ya'tham. Nampak tak? Kalau kita ada ramai yang boleh dan diminta salah seorang daripada mereka untuk ta'yin dalam ilmu tersebut, tapi dia tak mau, adakah berdosa dia? Nampak tak? Berdosa orang yang tak mau. Ada kita main sini lah, kita main sini sekelompok orang daripada Perak. Jadi bila nak balik tu kita ada seorang ni nampak dia ni najabah, orang yang nampak cerdik, boleh mengaji ilmu dengan fatwa ni, mufti semua ni. Jadi kita suruh dia tak mau. Alim pun boleh juga, tapi daripada suruh dia, jadi dia tak mau, dosa dah dia kalau kata dia tak mau. Maka para ulama jawab zakaru wajhain minal fil mufti. Ada dua wajah dalam masalah mufti. Wa zahiru jaryanuhuma fil muallim wa huma kal wajhain fi imtina'i ahad asy-syuhud wal aslu la yafham. Ala kulli hal, jawapannya yang paling mudah tidak berdosa. Tu ya. Itu semua dia bagi contoh tadi ni dengan masalah imtina' ahad asy-syuhud dalam masalah apa ni? Orang yang wajib baginya syahadah, dua orang yang wajib syahadah. Salah seorang daripada mereka tidak mau bagi syahadah tersebut, tak mau bagi syahadah, tak mau bagi persaksian, maka berdosa tak? Jawapannya sama macam dengan masalah ni juga. Jadi tidak berdosa. Hukum asalnya kata tidak berdosa. Kalau kata dia tak mau sebab apa? Sebab ada orang yang boleh. Orang yang boleh, orang lain pun boleh. Dia suruh aku seorang untuk ta'yin aku untuk pergi dalam bayaran tersebut, maka aku tak mau, maka tidak berdosa. Boleh faham tak? ويستحب للمعلم أن يرفق بالطالب ويحسن إليه ما أمكنه فقد روى الترمذي بإسناده عن أبي هارون العبدي. Disunatkan bagi muallim, orang yang mengajar ni, kenalah berlemah lembut dengan penuntut ilmu dan buat baik dengan mereka. Cara yang terbaiklah untuk nak sampaikan ilmu kepada mereka. Diriwayatkan kata kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu fa yaqulu marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ulama-ulama kita di Mesir ni.
Kalau kita pergi jumpa dengan mereka akan sebut marhaban bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni sebenarnya benda besar sebenarnya. Kita ni wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berwasiat tentang